Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Baiklah, untuk waktu ini lebih kurang 10 ataupun 15 minit lepas ialah sidang media harian Kementerian Kesihatan Malaysia yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah yang mana memberi maklum kepada kita setakat 27 April 2020. Kalau boleh saya tunjukkan di surface saya ini, jumlah keseluruhan pada waktu ini ialah 5,820 kes. Hari ini dilaporkan kes baharu iaitu sebanyak 40 kes. Jumlah kes yang berada di unit rawatan ICU ialah 37 kes dan jumlah kes aktif 1,764 kes. Dan pastinya berkaitan dengan apa saja tentang sidang media itu akan kami terbitkan dalam esroawani.com dan juga dalam buletin Awani yang seterusnya dan pastinya dalam Awani 7.45. Dan satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan, ini berkaitan dengan sidang media Kementerian Kesihatan, tetapi 2 jam yang lepas iaitu pada sidang media Menteri Kanan Kluster Keselamatan yang mana menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu seramai 1,128 pelajar daripada Institut Pendidikan Tinggi Awam dan juga Institut Pendidikan Tinggi Swasta IPTA dan juga IPTS akan mula bergerak ke kampung halaman masing-masing mulai malam ini dan dikabarkan lebih kurang 863 pelajar akan dihantar pulang dari zon tengah ke zon utara pada malam ini, manakala yang selebihnya ataupun lebih kurang 265 pelajar akan dihantar pulang dari zon utara ke zon tengah pada malam esok. Jadi sejumlah 1,128 ini adalah bagi tempoh 24 jam ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, 863 pada malam ini, yang selebihnya 265 pada malam esok. Dan untuk waktu ini saya ingin bersama dengan seorang mahasiswa daripada UPM iaitu Khairul Amirin Khairuddin, iaitu Timbalan Naib yang di-Pertua Kebajikan dan juga Infrastruktur Majlis Perwakilan Pelajar MPP UPM. Okey, mungkin Khairul boleh kongsikan sebagai MPP, Khairul juga mungkin terlibat dalam proses selenggara dan juga penyelarasan proses menghantar pulang student ataupun pelajar mahasiswa untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Kalau boleh dikongsikan pada waktu ini, kalau boleh kami nak tahu juga kalau di UPM ni berapa yang terlibat, berapa jumlah student mahasiswa yang terlibat dalam kelompok ataupun kumpulan pertama yang dihantar pada malam ini. Okay, terima kasih kepada Saudara Fauzi. Untuk di UPM, kita untuk malam ni fasa pertama kita ada lebih kurang 102 orang pelajar yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing lah, pada zon tengah ke zon utara, iaitu merangkumi Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Kalau boleh saya nak minta rakan-rakan saya boleh di PCR untuk kita tunjukkan antara visual dan juga gambar yang dikongsikan oleh pentadbir daripada UPM, yang mana gambar dan juga video ini dikongsikan untuk menunjukkan ialah persiapan menjelang pada penghantaran pulang pelajar di UPM. Antaranya ini video yang kami peroleh yang mereka kongsikan, bas-bas yang digunakan untuk menghantar pelajar-pelajar pulang disanitasi melalui proses sanitasi. Okey, kalau boleh kongsikan kepada kami bagaimana juga penyelarasan penghantaran pelajar, mungkin bagaimana komunikasi daripada kumpulan MPP Majlis Perwakilan Pelajar kepada pelajar ataupun mereka yang terlibat dalam penghantaran pelajar pulang pada malam ini. Okey, terima kasih Saudara Fauzi. Okey, untuk tentang macam mana dari segi komunikasinya, dari segi pergerakan dan sebagainya, kita menggunakan channel WhatsApp lah untuk berkomunikasi dengan pelajar. Untuk buat makluman Saudara Fauzi juga, sebelum ini kita sudah pun mengambil data-data pelajar yang ingin pulang. Maksudnya kita dah prepare awal data-data ini, dan alhamdulillah dengan kebenaran KPT dan juga kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara yang membenarkan pelajar pulang, so kita dah ready dengan data-data yang kita ada lah. Dan kita pun sudah merangkakan jenis perjalanan yang akan kita bawa malam ni. Dan untuk makluman saudara-saudari juga, di UPM untuk malam ini akan ada 6 bas UPM, 6 buah bas UPM yang merangkumi 3 negeri lah, dan merangkumi 6 daerah. Satu daerah, satu bas. Yang pertamanya adalah daerah Seberang Perai Selatan, yang keduanya adalah Seberang Perai Utara, dan yang ketiganya adalah di Kedah, iaitu di Kangar, Kota Star, Kulim, dan yang terakhir adalah di Perlis, iaitu di Kuala Muda. Jadi ini adalah antara 6 daerah yang kita diincaskan untuk menghantar pelajar ini pulang ke kampung halaman masing-masing, dan juga kita akan hantar melalui ke IPD dan juga pejabat daerah yang telah ditetapkan. Alright.
Okey, Khairul, saya nak tanya, Khairul dapat pulang ke rumah, ke kampung halaman untuk waktu ini ke bagaimana? Dan mungkin boleh kongsikan bagi Khairul ataupun bagi mereka yang tidak dapat pulang ke kampung halaman, bagaimana mereka ditempatkan? Adakah masih berada di asrama ke ataupun bagaimana? Okey, terima kasih Uti. Okey, untuk buat masa sekarang ni, kepada pelajar yang tak balik, macam saya di kawasan Perak, iaitu masih lagi zon kuning semalam. Jadi untuk buat fasa pertama ni tidaklah untuk hanya kepada 3 negeri yang telah ditetapkan. Okey, untuk pelajar yang tidak dapat balik lagi ataupun bukan masanya lagi, kita masih lagi menurut kepada SOP, iaitu dengan peruntukan makanan 3 kali sehari kepada non-Muslim dan juga kepada Muslim. Kita ada juga makanan macam biasa secara berterusan juga, iaitu di sahur, berbuka dan juga supper. Jadi untuk pelajar-pelajar yang tidak balik ni, mungkin dari segi kepada yang memang tidak balik langsung ni, kita akan centralizekan satu polish dan sebagainya untuk bagi memudahkan lagi gerak atur, memudahkan lagi untuk kami menjaga kebajikan dan sebagainya. Dan untuk yang tidak balik ni, rata-rata pelajar pun memahami keadaan dan juga situasi semasa. Dan fasa 1 ini sudah jelas untuk kita katakan silent kepada sekiranya berjaya fasa ini, makanya akan ada lagi rentetan dan juga fasa-fasa yang akan berlaku. Alright, so kita mengharapkan dengan adanya kesinambungan daripada fasa pertama ini mampu untuk membantu pelajar untuk kembali ke pangkuan keluarga masing-masing untuk menyambut hari raya, puasa dan sebagainya. Khairul, mungkin Khairul boleh kongsikan, tadi kalau ikut daripada gambar dan juga visual yang dikongsikan, bas yang akan digunakan, tadi Khairul pun ada kongsikan lebih kurang 6 bas ya, yang akan digunakan untuk penghantaran pulang. Kita disebut tentang, biasa kita selalu disebut tentang penjarakan sosial. Jadi untuk penghantaran pulang pelajar ini, mungkin daripada MPP dan juga pentadbiran universiti, sudah ada ketetapan yang diberikan untuk bagaimana penjarakan sosial boleh dilakukan dalam bas tu. Kalau kita ikut, kalau sebelum ini bas biasa memuatkan lebih kurang 30 ke 40 student, 40 orang penumpang. Tapi kalau dalam konteks menghantar pulang lebih kurang malam ini dan juga malam esok, bagaimana penjarakan sosial boleh dilakukan dalam bas itu? Sudah dimaklumkan ke ataupun bagaimana? Okey, untuk pergerakan ataupun social distancing yang kita tetapkan semasa dalam bas nanti, kita sudah pun beritahu pelajar yang akan ada satu bas hanya ada lebih kurang 15 ke 20 orang sahaja yang telah ditetapkan ataupun yang telah dinasihati oleh Kementerian Pengajian Tinggi lah, untuk memastikan bahawa ada jarak yang kita tetapkan mengikut juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan untuk para pelajar, macam saya cakap tadi, 2 kerusi adalah kepada 1 pelajar. Jadi satu bas tu memuatkan lebih kurang 15 ke 20 orang pelajar. Yang mana sebelum ini kalau secara normalnya adalah 40 orang satu bas. Jadi kita mengikut nasihat juga daripada KKM untuk ada social distancing. Dan untuk makluman semua juga, tuan-tuan dan puan-puan, di UPM kita akan membekalkan sanitasi ataupun kita akan membekalkan hand sanitizer kepada para pelajar dan juga face mask, banyak dua face mask untuk bagi mereka mengurangkan risiko jangkitan dan juga untuk sebagai kesihatan dan memastikan mereka ini tidak adalah wabak jangkitan dan sebagainya. Dan di UPM juga kita sedia maklum bahawa SOP daripada kerajaan untuk memastikan para pelajar ini yang akan pulang ini selamat ataupun sihat daripada jangkitan wabak dan sebagainya. Dan kita pun akan melakukan ataupun kita panggil kesihatan, cek kesihatan dan sebagainya sebelum mereka menaiki bas tersebut. Jadi sekiranya ada daripada di antara mereka yang tidak sihat dan mungkin ada menunjukkan simptom dan sebagainya, kita sudah tetapkan awal mereka ini tidak dapat ikut. Okey, itu berhantaran dengan penghantaran pulang bagi pelajar-pelajar yang dibenarkan pulang. Bagaimana pula pelajar yang tak dapat pulang ke kampung, bagaimana proses pembelajaran di kolej dan juga di asrama dilakukan? Adakah dilakukan melalui secara atas talian, secara maya, ataupun di UPM sendiri mungkin ada inovasi ataupun ada cara dan juga alternatif lain yang dilakukan, sebab secara fizikalnya kita tak boleh datang macam biasa kalau datang ke kelas ataupun ke kuliah untuk proses pembelajaran itu. Tetapi di UPM mungkin boleh kongsikan bagaimana proses pembelajaran diteruskan sepanjang tempoh PKP ini dan khususnya pada bulan Ramadan ini. Okey, terima kasih. Soalan yang baik berkenaan dengan akademik pelajar. Untuk hari ini sudah bermulanya di UPM, kita sudah bermulanya kelas online, iaitu secara atas talian ataupun secara maya, di Zoom ataupun di WhatsApp dan sebagainya. Itu terpulang kepada pendekatan dan juga pelaksanaan lecturer ataupun pensyarah masing-masing. Jadi semuanya itu kita sudah tetapkan, dan apapun kalau berlakunya, contoh kalau pelajar tidak dapat mengakses ataupun tidak ada keadaan yang kondusif, internet tiada capaian internet yang jelas, laju dan sebagainya, kita faham. Itu hanya melalui budi bicara pelajar
pelajar bersama lecturer. Jadi untuk yang pelajar tidak balik ini tidak akan menjadi masalah sebabnya di UPM mempunyai capaian internet yang sangat laju. Dan saya rasa buat masa sekarang ni sekiranya ada kelas online dan sebagainya, pelajar yang berada di college tidak akan ketinggalan ataupun terciciran yang untuk ke online kelas dan sebagainya. Bagaimana pula dengan contoh tadi dari bagi tahu tentang akses internet itu tidak menjadi masalah di UPM kerana agak tinggi ataupun agak laju akses internet itu. Tapi bagaimana selain daripada proses pembelajaran, saya pasti daripada MPP sendiri sudah ada, kalau ikut kebiasaannya, ada aktiviti-aktiviti yang dilakukan khususnya di bulan Ramadan yang disediakan oleh Majlis Perwakilan Pelajar. Tetapi memandangkan pada tahun ini Perintah Kawalan Pergerakan membataskan pergerakan bagi kita semualah. Tetapi khususnya di UPM pastinya Perintah Kawalan Pergerakan itu juga perlu dipatuhi. Mungkin boleh kongsikan bila ada aktiviti-aktiviti yang disediakan sebelum ini di MPP, yang disediakan oleh MPP khususnya untuk pelajar-pelajar dan juga mahasiswa di college, bagaimana dilakukan khususnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan aktiviti-aktiviti bulan Ramadan? Okey, untuk aktiviti yang bakal dilakukan pada bulan Ramadan ni, apa yang kita menjangkakan, kita akan melakukan secara atas talian. Di mana sebelum ini kalau kita melihat tahun lepas dan sebagainya, Ramadan untuk kali ini tidak sama dengan Ramadan yang lepas. Sebabnya kita kembali ke ataupun kita ke arah norma yang baru, kehidupan yang baru. Mungkin buat masa sekarang kita akan teruskan dengan secara atas talian seperti tadarus Al-Quran, tilawah Quran, kita ada juga Quran Hour dan juga ada dari segi sesi conference dan juga bersama ustaz dan sebagainya. Dan tambah pula untuk sebelum ini pun kita pun mengadakan proses ataupun program secara atas talian yang mana untuk makluman saudara-saudari juga kita ada lakukan iaitu program Putra Quality Quarantine. Jadi dengan adanya berjayanya program kita buat sebelum ini semasa tempoh PKP ini, makanya ini menunjukkan bahawa tidak ada masalah ataupun apa yang kita lakukan untuk secara atas talian ini adalah perkara yang baru dan semuanya saya rasa boleh dilakukan dan possible untuk dilakukan pada waktu sekarang ini dan akan datang. Okey, baiklah, terima kasih kepada Khairul Amirin Khairuddin. Khairul adalah Timbalan Naib yang di-Pertua Kebajikan dan juga Infrastruktur bagi Majlis Perwakilan Pelajar MPP UPM, dan saya pasti Khairul banyak tugas yang perlu disettle dan diuruskan, dan apatah lagi malam ini difahamkan seperti yang disebutkan 6 bas disediakan untuk pelajar-pelajar UPM dihantar pulang ke kampung masing-masing. Dan kepada pelajar UPM dan juga Khairul sendiri, selamat berpuasa dan selamat menjalani ibadah puasa dan terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Baiklah, cerita akan berehat seketika, kembali selepas ini.